بسم الله الرحمن الرحيم. Taklimatun muhimmah. Satu lampiran ataupun sampingan bagi menyempurnakan pengajian akidah yang penting. Lahirnya beberapa firqah, yakni kumpulan di kalangan umat Islam, untuk menyempurnakan dan mengukuhkan pengajian dalam ilmu akidah. Perlu diketahui juga berkenaan dengan firqah-firqah atau golongan-golongan yang lahir dalam masyarakat umat Islam, kerana berlaku di dalamnya perbincangan hangat berkenaan akidah, yakni kepercayaan, dan menyentuh perkara yang berhubung dengannya. Perkara ini berlaku oleh gangguan-gangguan yang lahir dari dalam masyarakat Islam sendiri, di samping berlakunya gangguan musuh luar yang menggugat iman yang sebenarnya, sehingga munculnya perpecahan akidah yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahud ala 71 firqah فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي إلى 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة رواه أبو داود وابن ماجه. Artinya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yahudi berpecah 71 puak. Maka satu puak masuk syurga dan 70 puak ke neraka. Orang-orang Nasrani Kristian berpecah 70 puak, 72 puak, 71 puak ke neraka, satu puak ke syurga. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, demi sesungguhnya umatku berpecah 73 puak, satu puak ke syurga dan 72 puak ke neraka. Lalu ditanya Rasulullah, siapakah mereka itu? Sabda Rasulullah SAW, mereka ialah yang berada di dalam jamaah, dalam kumpulan umat Islam, yang diterangkan sifat-sifatnya dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Maksud di sini ialah amaran Rasulullah SAW kepada umat Islam supaya berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar, khusus dalam perkara akidah dan rukun. Perkara akidah dan rukun, asas kepercayaan agama dan rukun ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan perkara porong, perkara cabang. Perkara cabang boleh berpecah.
Perkara asas tidak boleh berpecah. Perkara asas yang berkait dengan rukun iman dan rukun Islam. Ini yang dimaksudkan. Bukan perkara cabang yang perlu kita kena faham. Di mana umat-umat zaman dahulu berpecah. Allah Ta'ala menyebut, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan jangan kamu jadi seperti umat-umat zaman dahulu yang bertelengkah, yang berpecah, yang berbalah. Setelah datang keterangan-keterangan daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang dilantik oleh Allah dengan petunjuk Allah. Keterangan yang nyata. Nanti kamu menjadi punahgana dan ditimpa azab yang sangat besar. Azab dunia dan azab akhirat. Di mana orang-orang Yahudi berpecah selepas wafatnya Nabi Musa AS. Itu maksud. Berpecah kepada puak-puak yang banyak. Orang Kristian berpecah selepas diangkat Nabi Isa AS. Puak-puak yang banyak. Daripada 70 puak 71 puak Yahudi, satu yang selamat. 70 tidak selamat. 72 puak Kristian, satu yang selamat, 71 tak selamat. 73 puak umat Islam, satu yang selamat, 72 tak selamat. Ini disebutkan. Yang selamat ialah mengikut ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Di sana ada orang-orang Yahudi yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW selepas Nabi dilahirkan. Ini yang selamat. Dan di sana ada orang Kristian, agama Kristian, setelah mengkaji yang masuk Islam, ikut Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksudkan satu puak Yahudi dan Kristian yang selamat, mereka yang masuk Islam. Ada orang puak Nabi Muhammad SAW, umat Islam ni kita akan bincang. Berlakunya perpecahan-perpecahan dalam perkara akidah, dalam perkara syariat, dalam perkara tasawuf, perkara akhlak. Di sana ada perkara rukun. Di sana ada perkara furu'. Perkara rukun tak boleh berpecah. Berpecah perkara rukun, ini punah, rosak. Rukun ni seperti dua kalimah syahadat. Semayang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat itu wajib, haji itu wajib. Ini rukun. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Ini rukun. Adapun berpecah dalam perkara cabang. Perkara cabang akidah ada, cabang syariat ada, cabang tasawuf ada. Ini. Berpecah perkara cabang ini dimaafkan. Kita akan terangkan kemudian. Perkara cabang akidah, bilang sifat Tuhan. Ada yang bilang sifat 20, sifat 13, ada yang tak bilang. Ini furu'. Ini cabang. Dalam masalah semayang. Semayang waktu, semua kata wajib. Ada baca kunung, ada tak baca kunung, ada baca bismillah, tak baca bismillah. Ini cabang. Kena faham. Yang masalahnya, semayang tak wajib. Ini sudah menyeleweng. Puasa tak wajib. Ini sudah menyeleweng. Ini rukun. Rukun tak boleh nafi. Tetapi perkara furu' jangan kita berpecah. Perkara akidah, syariat, tasawuf yang rukun. Ini kita kena faham. Perpecahan yang dimaksudkan bukannya kekhilafan dalam masalah furu', akidah, syariat dan akhlak. Dalam perkara yang tidak nyata nasnya kerana bersifat umum, atau dalam perkara yang tidak ada nas atau mengalami perubahan masa dan tempat. Kerana pada generasi as-salafus salih, generasi awal yang soleh juga diizinkan berbeza pendapat dan mencari hujah dan dalil yang kuat dalam perkara ini. Adapun diberi amaran tersebut dalam perkara dasar dan rukun yang nyata nasnya. Ini dimaksudkan. Dengan sebab itulah sahabat-sahabat berkhilaf antara satu sama lain. Berkhilaf antara kita sebut minggu lepas. Contohnya dalam perkara yang berkait dengan aurat. Orang puan tutup muka ke tak tutup muka. Ini khilaf. Tapi aurat wajib. Jangan kata aurat tak wajib. Cuma muka ni tutup ke tidak. Ini khilaf ulama.
khilaf. Telanjang tu tak ada khilaf lagi. Ini semua kata tak boleh. Jangan. Yang tak bolehnya muka-muka ke tak muka-muka. Ini khilaf. Kita kena terang. Bila kena anjing samuk, kena basuh 7 kali. Ada mazhab kata basuh 7 kali. Ada mazhab kata basuh 7 kali, salah satu daripadanya dengan tanah. Basuh, cuci baru sekali. Baru ke 6 sampai 7 dengan tanah. Ada mazhab kata kalau basuh 3 kali cuci dah, tak apa. Mazhab kata. Ini khilaf dalam perkara farq, perkara cabang. Ada mengatakan ini anjing najis. Kerana bila Nabi suruh samuk, maka anjing itu najis. Kena samuk. Mazhab Maliki kata anjing tidak najis. Basuh tu ta'abbud sahaja. Ta'abbud. Pasal apa kena basuh? Ini ta'abbud. 4 rakaat, 2 rakaat, kata mazhab Maliki. Kata begitu. Ini khilaf. Sebab itu kita tengok ada orang Islam pegang anjing. Orang negeri lain, bukan orang negeri kita. Ada. Pasal apa begitu? Ini termasuk perkara farq yang kita kena faham. Menyentuh orang perempuan, hilang air semayang, kata hilang air semayang. Ini khilaf. Ini perkara farq. Ada mazhab kata hilang air semayang, ada mazhab kata tak hilang air semayang. Hak yang salahnya semayang tak wajib. Ini mazhab sesat. Ini sesat. Yang khilafnya ialah setuh ni hilang, kata hilang. Ada nafsu baru hilang. Ini khilaf, perkara farq. Farq ni beza dengan perkara yang tidak farq. Farq makna cabang. Asas ialah rukun-rukun yang kita kena faham. Perlu dipahami ada di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani menunggu kelahiran Nabi akhir zaman dan masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga yang masuk di zaman kita ini apabila mereka mendalami Islam dan perbandingan agama dalam kitab-kitab suci agama lain dan merujuk pula kepada Al-Quranul Karim dengan ikhlas mencari kebenaran. Firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Suratul Ankabut ayat 69. Artinya mereka yang bersungguh-sungguh pada agama kami, beramal dengan Islam dengan mencari kebenarannya, nescaya kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang-orang yang membuat kebaikan. Di sana ada orang yang menganut agama Yahudi, menganut agama Kristian, kerana dilahirkan oleh ibu bapa Yahudi dan ibu bapa yang Kristian. Tetapi dia nak mencari kebenaran. Dia membaca, dia mengkaji kitab-kitab agama. Kaji-kaji Tuhan beri hidayah masuk Islam. Ada yang menganut agama Hindu, dilahirkan daripada agama Hindu, baca kitab Veda. Dalam Veda ada sebut Zahir Messenger, Rasul di kalangan manusia di akhir zaman. Dia kaji, ada yang masuk Islam. Yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, Tuhan beri hidayah. Ini berlaku di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, zaman tabi'in, dan termasuk di zaman kita ini. Ada yang masuk Islam dengan sebab diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, dengan sebab-sebab yang sedikit, kerana dia mencari kebenaran, mencari kesungguhan. Dengan kesungguhan nak cari benar, Tuhan beri hidayah, beri petunjuk kepada dia dengan taufik Allah Ta'ala. Ada orang Islam dah, tapi wa'ala berada dia. Aku ni Islam dah, kerana ayah mau Islam. Wak main-main dengan Islam, semayang dah, apa dah. Akhirnya jadi hanyut. Ada begitu. Jangan main-main. Ini sangat penting. Hadis yang berikut, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi thumma qala, hadha sabilullah mustaqima, wa khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala, hadhihi as-subul, ataupun hadha as-subul, boleh baca dua. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Suratul An'am ayat 153.
Rawahu Ahmad wal Hakim wan Nasa'i. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan dengan tangannya satu garisan. Kemudian dia bersabda, Nabi bersama dengan sahabat kumu. Nabi berhenti. Lalu Nabi ambil kayu, toreh atas tanah. Garis di atas tanah dengan satu garisan yang betul. Toreh atas tanah. Kemudian bersabda, inilah dia jalan Allah, jalan yang betul. Ini jalan Allah betul. Macam ada kisah ni. Nabi tak tahu baca tak tulis. Toreh atas tanah, jalan yang betul. Dan dia menggariskan lagi sebelah kanan dan kirinya. Kemudian dia toreh, buat cabang. Belah kanan, belah kiri, kanan, kiri ada cabang. Kemudian bersabda, jalan-jalan ini, hak cabang-cabang ni, tiada satu daripadanya malaikat ada syaitan yang mengajak ke arahnya. Ingat-ingat. Tiap cabang ni ada syaitan. Syaitan yang ajak orang supaya ikut cabang-cabang ni. Goda. Dengan tipu. Dengan macam-macam. Supaya orang ikut cabang-cabang ni. Kemudian Rasulullah SAW menyebut firman Allah Ta'ala yang bermaksud. Iaitu firman Allah. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang betul. Ini jalanku, jalan yang betul. Hoksa ni, jalan yang betul. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Jangan ikut cabang-cabang ni. Nanti kamu bercerai-berai dari jalannya. Bercerai-berai, berselera. Dan begitulah Allah berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa. Perkara yang diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar berlaku. Betul-betul berlaku. Apabila orang-orang yang bernama Islam dan mengaku Islam memandang ringan terhadap Islam, remeh-temeh terhadap Islam, kerana duduk sibuk makan, minum, bining, pakar, buat rumah. Itu penting dalam hidup, untuk hidup di atas dunia. Di sana ada alam akhirat, bukan tidak penting. Tetapi duduk sibuk dengan makan, minum, bining, anak, rumah, kereta, kesenangan hidup, pakaian, lupa lepas mati itu apa dia. Tak ingat. Sehingga mereka tidak bersungguh-sungguh berpegang dan menyelesaikan masalah dengan Islam. Yakni kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disertakan huraian oleh para ulama yang muktabar. Ulama yang ada ilmu, yang dipercayai, yang muktabar. Yang ada ilmu, yang kita tahu ilmu dia mendalam, yang dipercayai, yang istiqamah, yang konsisten. Pendirian dia betul. Bukan yang keluk-kelek, yang loleh-loleh. Ilmu ada, tapi keluk-kelek, lilah. Bolong. Tetapi mereka mudah terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang dicipta oleh kejahilan atau mempunyai niat-niat jahat terhadap Islam oleh musuh yang berpura-pura. Dan juga diambil dari luar ajaran Islam yang sebenarnya. Diambil daripada luar. Ada perkara luar yang molek, ada perkara luar yang tak molek. Bukan perkara luar tu tak molek belaka. Ada perkara luar yang molek. Yang molek pada orang Islam. Ini diambil. Ilmu-ilmu yang memberi manfaat. Ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu kemudahan hidup kita. Yang molek. Tak apa. Tapi dia pandu dengan Islam. Dipandu dengan Islam. Jangan tak pandu dengan Islam. Kalau tak pandu dengan Islam, ilmu-ilmu cerdik tipu orang. Buat punuh orang. Buat rosak orang. Membinasakan manusia. Ini berlaku dalam dunia. Kita lihat. Mencipta senjata-senjata pemusnah. Cara nak tenang fikiran, minum arak. Cara nak tenang fikiran, dadah.
Macam-macam dadah nak tenang fikiran dari punuh. Sedangkan Islam mengajar cara nak tenang fikiran semayang. Nak tenang fikiran zikrullah. Sifat-sifat sabar dan sifat-sifat yang lain, syukur dan sebagainya. Itu dah ajar oleh Islam. Ni dak nak tenang fikiran, telang obat. Nak tenang fikiran, minum arak. Ini sudah menyeleweng. Kalau nak menang perang, buat senjata. Tak ke bunuh. Budak-budak pembunuh, orang perang pembunuh, orang dhaif pembunuh. Bunuh belaka. Ini sudah melampau. Ini sudah lari daripada petunjuk Allah Ta'ala. Kesemua pahaman itu mempunyai pahaman yang sesat, mempunyai pengikut dan dipertahankan dengan bersungguh dan mengorbankan apa sahaja, sanggup apa sahaja buat kerana menegakkan ajaran yang salah. Yang berjuang komunis sebagai contoh. Komunis ni ialah ajaran kalmat yang tak percaya pada Tuhan. Caranya nak bela orang miskin, bagus bela orang miskin tu, tapi rapah harta orang kaya. Ini tak boleh. Rapah harta orang kaya. Rapah hak orang-orang yang rajin. Rapah hak orang-orang yang pandai. Ini tak boleh. Islam mewajibkan zakat. Mu rajin, mu pandai, mu bijak, mu boleh hasil banyak, tapi zakat wajib. Sedekah pula, wakaf pula. Macam-macam ada dalam Islam ini. Dalam Islam. Komunis tak pakai rapah. Pasal apa dia tak ada, dosa pahala tak ada, Tuhan tak ada pada dia. Ada orang tengok, bagus ni bela orang miskin komunis ni. Ikut komunis. Dia tak tahu di sana perkara akidah, dia tak percaya pada Tuhan. Tak ada hari akhirat. Ada orang Islam yang berjuang masuk hutang. Di atas nama komunis ni. Masuk hutang, makan ulat, makan daun kayu. Semayang tarawih tak tinggal. Duduk dalam hutang semayang tarawih, saya tahu. Ada komunis yang semayang tarawih dalam hutang, tak tinggal. Pasal apa? Nak mendengarkan ajaran komunis. Ini sebagai satu contoh yang nyata. Ajaran kapitalis liberal sama juga. Sungguh berjuang tu bukan main, tapi sesat. Pahala tak ada, buat leluh, hari akhirat rugi. Di sinilah juga wajibnya memohon hidayah daripada Allah pada tiap-tiap rakaat semayang. Di sinilah tiap-tiap rakaat semayang, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, beri hidayah pada kami jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat semayang. Hidayah ni sudah diterang, ada 4 jenis hidayah. Yang pertama, hidayatu al-fitrah atau al-fitriyah atau ghariziyah, petunjuk semula jadi. Petunjuk semula jadi ni ada pada semua makhluk. Ada pada manusia, ada pada binatang, ada pada tumbuhan, ada pada kayu, batu dan sebagainya. Malaikat, jin, ada. Hidayah mengikut fitrah, sifat semula jadi masing-masing. Contohnya ikan air masin, dia pergi kawasan air masin saja, tak mari ke air tawar. Ini hidayah semula jadi. Pohon kayu dia tumbuh ke dalam paya saja. Tanah tak ada arak tak boleh, mati dia. Ini hidayah fitrah. Manusia ada juga hidayah semula jadi ini. Mesti ada bernapas. Binatang pun bernapas. Kena ada napas, ada jantung bergerak. Pohon kayu tak ada macam kita. Ada sifat menjadi dia. Ini fitrah. Yang kedua, hidayah al-hawas. Petunjuk berdasarkan kepada daya rasa. Rasa sakit, rasa seronok, rasa sedap. Kanak-kanak kecil pun ada. Bila lapar, menangis. Beri susu senyap. Ada rasa lapar pada dia. Sakit dia menangis. Binatang pun ada. Binatang bila lapar cari makan. Cuma hidup ke dalam pagar orang ke dalam pedak tadi. Akal dia tak ada. Perasaan ada pada dia. Manusia, binatang, budak-budak, orang gila ada belaka. Ini yang kedua. Yang ketiga, hidayatul akal. Petunjuk mengikut akal fikiran. Ini ada pada manusia, tak ada pada binatang. Kelebihan manusia ada akal. Binatang tak ada. Pohon kayu tak ada. Manusia ada akal. Yang boleh menilai baik dan buruk, ada sempadan. Sebab tu Tuhan buat sempadan, taklif, halal dan haram. Yang keempat, hidayatul din. Petunjuk berdasarkan kepada ad-din, iaitulah agama Allah Islam. Ini perlu kepada belajar
perlu kepada mengaji, perlu pada menggunakan akal, perlu berbincang, perlu membaca, perlu pengalaman, dan perlu berdoa pada Allah setiap-tiap rakaat sembahyang. Ada orang akal dia bijak, syaitan, iblis, bijak iblis ni, cerdik iblis, tipu orang. Akal saja ada, tapi sombong, takabur, putus dengan Tuhan. Tuhan tak beri hidayah pada dia. Di sana ada orientalis barat yang mengkaji Quran, baca Quran, mendalam, tahu makna, hafal pun ada, tak masuk Islam. Kerana apa? Sombong, takabur, cerdik sangat, bijak sangat aku ni. Memang mu bijak sungguh, tak nampilah, tapi sombong, tak bergantung dengan Allah Ta'ala. Di sini disuruh kita bergantung dengan Allah Ta'ala tiap-tiap rakaat semayang. 5 waktu tiap-tiap rakaat semayang sunat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Termasuk semayang jenazah, semayang mayat yang tak ada rokok, yang atas sujud. Semayang jenazah tak ada rokok, tak ada sujud, Fatihah wajib. Di sana ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul, hidayah. Ini petunjuk yang diberi oleh Allah pada siapa yang dia kehendaki. Kekhilafan dan perpecahan yang dimaksudkan ialah dalam perkara dasar dan rukun iman dan Islam, bukannya dalam perkara furu' atau cabang yang tidaklah merosakkan iman dan Islamnya. Kalau salah masalah cabang, itu tidak rosak iman dan Islam. Bahkan dimaafkan sehingga diberi 2 pahala beristihad kepada ahli ilmu yang layak dan soleh yang betul, 2 pahala, dan 1 pahala pada yang salah. Ada pun yang beristihad mencari kebenaran dan perkara cabang, ulama-ulama yang beristihad, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Zahiri, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, ini furu' Zaidiyah dan sebagainya, Ibadiyah. Ini masuk mazhab-mazhab ahli Islam dan perkara comong, furu'. Dia beristihad, dia betul, dapat 2 pahala. Dia salah, 1 pahala, boleh pahala juga. Ini tak lari dari rukun Islam. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, haji tak tinggal. Cumanya masalah rukun saja, masalah furu'. Masalah furu' saja khilaf dengan kita. Adapun kesesatan itu berlaku dalam perkara yang nyata diketahui daripada ajaran Islam, dalam perkara rukun dan asas ajaran Islam dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW dan ijma' para ulama, sepakat para ulama. Sebelum kita mengkajinya secara tafsir huraian dari sisi kelahiran, peranannya dan kesannya terhadap akidah, marilah kita mengetahui puncanya secara umum, sama ada dari dalam ataupun dari luar. Mengapa punca berpecah? Dari luar kita akan baca minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Abu Jandal. Tiba-tiba seorang yang bernama Abu Jandal bin Suhail, bukan Sahal, itu salah saja, bin Suhail bin Amr, iaitu anak berwakil musyrikin dalam perjanjian ini, anak pada perunding sendiri, Suhail bin Amr yang masih kafir. Anak dia masuk Islam, ayah dia kafir. Tengah-tengah perunding, Abu Jandal, anak bersuhail, perunding dia sendiri, dia datang dalam keadaan dia belenggu. Dia datang dalam keadaan tangan dia digari. Digari oleh ayah dia sendiri. Digari, dia mari. Di mana dia ialah seorang Islam yang telah berjaya membebaskan dirinya. Lalu dia merebahkan dirinya di hadapan orang-orang Islam. Dia guling depan Nabi, depan orang Islam yang sedang berunding. Melaku peristiwa ini kerana meminta dibebaskan, minta dibebaskan. Minta tengah berunding damai, tiba-tiba mari anak perunding sendiri minta dibebaskan. Anak dia masuk Islam. Tiba-tiba Suhail bukan Sahal, Suhail berkata, inilah perkara yang pertama yang aku membuat supaya dilaksanakan seperti yang dia sebut di dalam perjanjian, kata dia. Oh, ini perkara yang pertama yang aku nak ikut janji.
Tak boleh suruh. Mana-mana orang Islam yang berhijrah ke Madinah, dia hantar balik. Mana-mana orang Islam yang lari ke Mekah, tak dihantar balik. Ini perjanjian Hudaybiyah. Buat begitu. Ini ujian. Ini yang pertama. Kata Suhail, aku tak nak anak aku ni pergi ke Madinah. Rasulullah SAW bersabda, kami belum lagi meluluskan perjanjian ini. Perjanjian dah diluluskan, baru tulis, kata Nabi. Nabi nak tolong selamatkan Suhail. Kita baru tulis, baru dah lulus lagi. Nabi nak bebaskan Abu Jandal ni, anak dia. Suhail menjawab, demi Allah, aku tidak mahu lagi menyelesaikan masalah denganmu. Tegas. Kalau tidak, kita batal perjanjian ni, kata Suhail. Ini satu ujian yang sangat dahsyat. Ujian pada Nabi, ujian pada sahabat-sahabatnya. Sudahlah perjanjian tu berat sebelah. Mari pula anak perunding tu sendiri, hak kafir ni, yang masuk Islam, minta dibebaskan. Dalam perjanjian tu tak boleh terima. Macam mana? Suhail kata tak boleh. Nabi kata kita tak lulus lagi perjanjian ni. Rasulullah SAW bersabda, bebaskan dia untuk datang kepadaku. Kata Nabi, bebas bila dia mari dekat aku. Suhail menjawab, itu salah sahal. Suhail menjawab, aku tidak mahu membebaskannya untukmu, kata dia. Aku tak mahu bebaskan dia. Akhirnya Rasulullah SAW meminta supaya ia mengambil Abu Jandal. Kata Nabi, ambillah anakmu nak, ambil. Ambil, Nabi suruh. Ambil. Tiba-tiba Suhail menyeret Abu Jandal dengan memegang bajunya dan menampar mukanya depan Nabi. Sudahlah, ambil, tak apa dah. Eret baju depan Nabi. Ini ujian yang sangat dahsyat. Abu Jandal berteriak, wahai saudara-saudara muslimin, adakah kamu mahu mengembalikan aku kepada orang-orang musyrikin di mana mereka telah menyeksaku kerana agamaku? Adakah kamu sanggup biarkan aku, kata Abu Jandal, diseksa oleh puak-puak kafir ni? Aku dah masuk Islam, kamu sanggup tengok macam ni? Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, wahai Abu Jandal, bersabarlah dan percayalah pahala yang dijanjikan oleh Allah. Demi sesungguhnya Allah akan menjadikan untukmu dan orang-orang yang lemah tertindas sepertimu kelapangan dan jalan keluar, kata Nabi. Nabi kata, wahai Abu Jandal, sabar, Tuhan beri pahala. Mu sabar Abu Jandal, Tuhan beri pahala. Mu dan rakan-rakan kamu yang lain yang masih ditahan di Mekah tu akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Pahala ni bukan apa. Pahala tak apa. Mati pun nampak pahala ni. Tengah kena seksa, Nabi kata sabarlah. Sabar. Tuhan beri pahala padamu, Tuhan beri kemenangan padamu. Sebenarnya kami telah mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan kami memberi perkara ini kepada mereka, kata Nabi kepada Abu Jandal. Kita sedang menjadi damai. Sabar sekejap. Siapa? Wahai Suhail. Dan mereka mestilah memberi kepada kami janji Allah. Mereka akan beri janji Allah. Mungkin kena tahan, kena seksa, wahai Abu Jandal. Maka kami tidak sekali-kali mungkir janji. Kami tak akan mungkir janji, kata Nabi. Tuna janji dulu. Wahai Abu Jandal, sabar. Biar mu kena tahan. Sabar. Kena seksa. Umar radhiyallahu anhu yang tidak dapat menahan perasaan. Sayyidina Umar yang terkenal dengan tegas, berani, bengkeng, bengis, tak dapat menahan perasaan, terus melompat dan menghampiri Abu Jandal. Terus melompat, duduk dekat Abu Jandal sambil berkata, bersabarlah wahai Abu Jandal. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang musyrikin. Darah tiap-tiap seorang daripada mereka ialah darah anjing, kata Sayyidina Umar. Sabar wahai Abu Jandal. Mereka ni orang musyrikin, orang kafir. Darah mereka ni murah je, najis macam darah anjing, kata Sayyidina Umar sambil mendekatkan ulu pedangnya kepada Abu Jandal.
Dia eleh ulu pedang dia dekat Abu Jandal. Dia beri pedang ke Abu Jandal. Abu Jandal tak tahu. Dah ambil pedang, dah kata apa. Selepas itu Umar cerita, aku berharap dia mengambil pedang dan menetok bapanya. Kata nama aku ingat aku eleh pedang, dia ambil pedang tetok ayah dia. Tetapi Abu Jandal mematuhi arahan Rasulullah SAW. Dia dengar hak Rasulullah, tak dengar hak aku, kata dia. Saya nama kata. Aku beri pedang, dia nak ambil pedang tetok. Lalu, dia tak tahu je. Dia dengar hak Nabi kata, Nabi suruh siapa? Ini hebat, iman tu hebat. Maka selesailah masalah. Ambil masalah itu. Bertahalul kerana dihalang. Allah Ta'ala turun wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ini ayat Quran. Sempurnakan haji dan umrah. Bila kamu sudah pakai ihram haji atau umrah, turun ayat Quran, sempurnakan haji dan umrah. Dan kamu tidak boleh menyempurnakan bila kamu dihalang, disekat oleh musuh. Bila sudah kamu pakai ihram, mestilah kamu membayar dam. Pakaian ihram tak boleh buang, kena sembelih binatang dulu, baru boleh cukup kepala buang pakai ihram. Ini cara mereka yang bertahalul bila dihalang. Mereka yang sudah pakai ihram nak pergi umrah, siapa dekat Hudaybiyah, siapa kat Jeddah, dia sudah niat dah. Tiba-tiba tak boleh masuk Mekah. Nak buat macam mana? Caranya ialah cari kambing sembelih, beri makan ke orang miskin, makan pada siapa dia saja, baru boleh gutin, cukup kepala, buang pakaian ihram. Jawab dia tak pergi Mekah lah. Itu cari dia bukan pakai buang gitu. Lalu ada hukum dia. Disebut dalam Quran. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Pahala dapat. Pahala umrah dapat, pahala haji dapat. Kalau dia mati, tak ada masalah, dapat pahalanya. Tapi Tuhan suruh begitu. Caranya tahallul hisar dia panggil. Itu ayat Quran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bangunlah kamu semua dan sembelihlah binatang yang dia sediakan itu, kata Nabi. Sembelih binatang, gunting rambut ataupun cukur, baru boleh buang pakaian ihram. Seorang pun tidak bangun. Senyap mereka tak bangun. Bukan nak marah Nabi, nak marah ni, janjian Hudaybiyah ni, tak puas hati. Rasulullah SAW bersabda 3 kali bersabda, tetapi seorang pun tidak bangun. Tak bangun. Mereka tidak bangun bukan kerana engkar, tetapi kerana kasih dan cemburu kepada Allah dan Rasulnya, dan merasa perjanjian itu menghina Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian ini menghina orang Islam. Rasa begitu, mereka tak buang pakai ihram. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam khemah isterinya Ummu Salamah, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan menceritakan apa yang telah berlaku. Lalu Nabi cerita ke isteri Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku arwah suruh sembelihnya, awak tak tahu. Awak tak tahu belaka. Ini perintah Allah. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, kalau Rasulullah mahu mereka melakukannya, maka keluarlah dan jangan berkata apa-apa, terus sembelih saja. Yakni Rasulullah SAW melakukannya dahulu untuk bertahalul. Kata Ummu Salamah, Rasulullah kata apalah? Rasulullah tubik, sembelih, cukup kepala, buang pakai ihram. Rasulullah kata apa? Buat gitu je, Rasulullah cakap, buat sendiri. Ummu Salamah menasihatkan Nabi. Ini satu nasihat yang sangat penting oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tuhan tu begitu. Isteri dia menasihat dia. Ini isteri yang hebat, yang sangat hebat, boleh memberi pandangan. Setelah melakukannya, tiba-tiba semua para sahabat bertahalul mengikut Rasulullah SAW. Habis pakai ikut belaka. Dengan menyembelih dan mencukur kepala mereka, menyembelih unta dan lembu untuk 7 orang. Rasulullah SAW menyembelih unta kepunyaan Abu Jahal yang dihias
hidungnya dengan perak supaya menambahkan kemarahan orang, kemarahan orang-orang musyrikin yang dirampas daripada Abu Jahal. Daripada kemarahan orang musyrikin, Rasulullah SAW berdoakan rahmat kepada orang-orang yang bercukur sebanyak 3 kali dan kepada orang-orang yang bergunting sekali. Rahimallahul muhalliqin. Nabi kata. Lalu Allah Ta'ala beri rahmat pada mereka yang bercukur. Lalu al-muqassirin, ya Rasulullah, yang cukur macam mana? Rahimallahul muhalliqin. Tuhan beri rahmat pada mereka yang bercukur. Al-muqassirin, ya Rasulullah, rahimallahul muhalliqin. Tuhan beri rahmat pada mereka yang bercukur. Al-muqassirin yang gunting macam mana? Rahimallahul muqassirin. Allah Ta'ala beri rahmat pada mereka yang menggunting. Yang menggunting. Di sini menunjukkan bahawa kalau kita buat haji, buat umrah, cukur lebih afdal daripada gunting. Walaupun hukumnya cukup dengan gunting saja. Mazhab Syafi'i 3 orang rambut pun cukup dah. Jadi cukur lebih afdal daripada bergunting. Kerana Nabi doa 3 kali pada mereka yang bercukur dan sekali untuk yang bergunting. Tidak menyerah kaum muslimat. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad SAW mengenai arak dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepada wahai Muhammad, apakah yang mereka akan belanjakan? Katakanlah dermakanlah apa-apa yang terlebih dari keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan hukumnya, supaya kamu berfikir mengenai urusan-urusan dunia dan akhirat. Wallah. Ayat ini satu ayat yang sangat menarik. Oleh kerana arak dan judi ni sangat keji. Mabuk. Bila mabuk buat macam-macam. Judi merosakkan harta. Merosakkan hubungan keluarga dan rumah tangga berjudi ini. Menjejahkan kerohana isteri. Sangat keji. Mereka bertanya, wahai Muhammad, berkenaan arak dan judi. Arak dan judi ni macam mana? Bila lagi nak tu ni? Memanglah mengikut hukum Islam diharamkan arak dan judi. Mereka yang minum arak dikenakan ta'zir. Dia kenakan hudud sebanyak 80 sebatan. Judi dia kenakan ta'zir. Judi ni kena ta'zir mengikut bijaksana pemerintah. Tapi Allah Ta'ala tak suruh Nabi terus laksanakan hukuman itu. Beritahu dulu kepada mereka, arak dan judi ni sangat keji, sangat buruk padanya. Dosa lebih besar daripada faedah. Faedah ada, tapi mudarat lebih besar. Arak ni hilang akal, hilang rusing, tapi mudarat pada jasad sangat besar. Macam dadah, mudarat pada jasad sangat besar, menyebabkan kematian, menyebabkan macam-macam penyakit. Dengan sebab itu Islam mengharamkan, kerana mudaratnya lebih besar daripada faedahnya. Banyak benda begitu. Mudarat lebih besar, faedah sikit, maka diharamkan.
Ini pendekatan awal Islam. Ayat ini dinasahkan. Dengan ayat, dengan perintah Nabi menghukum mereka yang minum arak dan mereka yang berjudi, dinasahkan. Setelah agama Islam itu tamkin, berkuasa sepenuhnya. Banyak orang tanya, dah kita merintah ni bila lagi nak kerat tangan orang curi? Igak selalulah, kerat selalu. Tak boleh. Orang curi kita buat diri, ambil parang, kerat tangan diri. Itu bukan cara dia. Bukan cara Islam begitu. Cara Islamnya banyak. Kena ada mahkamah, kena ada saksi, kena ada polis, siasat dia. Itu termasuk dengan siasat syariah. Siasat habis-habis. Kemudian tengok orang curi itu bagaimana. Adakah dia lapar, gaji dia tak cukup, dia curi, ada dia kerat tangan. Kalau begitu, mangsa dia siapa dia? Dia curi barang ayah dia sendiri, tak boleh kerat tangan. Dia curi barang-barang adik-beradik dia sendiri, tak boleh. Tengok dulu siasat dulu. Bagaimana keadaan, suasana. Ini hukum Islam. Ada proses dia. Nak laksanakan hukum ni mestilah ada tamkin, ada kuasa yang sekuat-kuatnya. Kalau kuasa tidak sekuat-kuatnya, kena tangguh dulu. Beritahu dulu. Ini tak boleh, ini mudarat. Bila ada kuasa kuat betul-betul, baru dia laksanakan. Bila Najasyi Raja Habasyah masuk Islam. Najasyi Raja Habasyah masuk Islam. Bukan Raja Habasyah masuk Islam, terus dia laksanakan hudud selalu. Laksanakan selalu, serta merta. Ini ada orang hak jenis lagu tu. Hak jenis rembah punggung mula lipat lutut. Kan kita nak duduk, rembah punggung lalu ke lipat duduk dulu? Nak lipat dulu, lepas lutut dulu, barulah duduk. Ni pakai rembah punggung, patah pinggang jawab dia. Jangan deras sangat, ada cara dia. Dah kita meretah Kelantan Terengganu ni, kerajaan pusat ni dapat kuasa ni bila lagi? Semangatnya. Tinggi semangat. Jangan bateri besar. Kalau buah bateri besar, terbakar lapu. Terbakar lapu kalau bateri besar sangat. Kena ukur bateri kita tu macam mana power dia, lapu tu macam mana. Kalau lapu kecil je, bateri besar kereta, pecahlah lapu tu. Ini kena faham. Ini cara, ini pendekatan yang Tuhan tunjuk dalam Quran yang kita kena faham. Niat nak laksanakan syariat itu ada. Bila ada masa dia. Bila suasana kita dapat kuasa yang sekuat-kuatnya, dapat mengendalikan kehakiman, mengendalikan saksi, mengendalikan banyak benda perkara yang ada di sebalik itu yang kita kena faham. Bila lagi nak kata orang ni, nak kata orang ni. Ini bukan cara Islam begitu. Cara Islam menyelamatkan manusia seramai-ramainya. Dalam Islam, seorang hakim mencari jalan bagaimana nak bebaskan orang yang dituduh. Bukan nak hukum juga macam mana pun. Selagi ada jalan bebas dia. Macam mana? Kerana orang yang dituduh dianggap tidak bersalah. Ini halusnya hukum Islam ni. Bila seorang tu dituduh melakukan kesalahan, dituduh. Tak salah lagi Islam kata. Sehingga dibuktikan. Kita dok bila dituduh terus siar dalam surat khabar, siar dalam internet. Salah dah ni, kena hukum, kena katak dah ni. Ini bukan cara dia, itu cara tolol tu. Cara tak ada akal. Biar ada akal kerana kita nak menyelamatkan manusia seramai-ramainya. Wallahu alam.